Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Penonton, sahabat-sahabat yang dirahmati, alhamdulillah hari ini agak petang baru sempat untuk sambung siri tafsir satu hari satu ayat. Hari ini adalah hari yang ke-21 dan insya-Allah kita akan terus sambung kepada ayat yang ke-21. Ya, terima kasih kerana masih ada yang sudi bersama. Mungkin ramai yang tengah sibuk di dapur untuk menyiapkan makanan berbuka puasa. Tak mengapa, insya-Allah bila ada masa bolehlah tengok semula ya. InsyaAllah sama-sama kita ambil pengajaran daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping kita cuba untuk melaksanakan pesanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, balighu anni walau ayah, sampaikan daripadaku walaupun satu ayat. Jadi insya-Allah hari ini kita akan cuba meneliti satu ayat daripada surah Saba, iaitu ayat yang ke-21. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat yang ke-21 ini, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana lahu 'alaihim min sultan illa lina'lama man yu'minu bil akhirati mimman huwa minha fi syak. Wa rabbuka 'ala kulli syai'in hafiz. Dia ada kaitan dengan ayat yang ke-20, di mana dalam ayat yang ke-20 Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan bahawa iblis kuat menyangka, mempunyai sangkaan yang kuat bahawa dia akan dapat mempengaruhi manusia, ya, kerana bukti-buktinya misalnya dia telah berjaya mempengaruhi bapa manusia Adam, ya. Jadi dia kata kalau bapaknya dapat dikuasai, maka anak cucunya lagi mudah, ya. Jadi dalam ayat yang ke-21 ini Allah menegaskan bahawa wa ma kana lahu alaihim min sultan. Maksudnya iblis sebenarnya dia tidak ada apa-apa kuasa ke atas manusia. Apa maksud tidak ada kuasa ni? Maknanya sama ada dia ada kuasa untuk paksa manusia ikut dia secara keras. Paksa dengan menggunakan kekerasan ataupun dengan menggunakan hujah. Ibnu Katsir membawakan kata-kata Ibnu Abbas dan juga Hasan Al-Basri. Maknanya sultan di sini maknanya hujah. Maknanya kalau dia nak goda manusia ni, dia tidak boleh mengemukakan hujah ataupun alasan-alasan yang kukuh kenapa manusia kena ikut cakap dia. Tapi biasanya dia cuma bisikkan je, janji-janji palsu. Misalnya, kamu janganlah bagi sedekah banyak-banyak, nanti habislah duit kamu. Ni tak cukup ni, kamu nak belanja. Itu antara bisikan-bisikan dia. Jadi dia bukannya bagi alasan atau dalil yang kukuh. Sebab kita yang beriman tahu kalau kita keluarkan sedekah, dia tak kurang duit kita, walaupun nampaklah kurang angka, tapi Allah janji keberkatan, Allah janji akan ganti. Jadi bisikan syaitan tu sebenarnya bukanlah satu hujah yang kuat untuk kita ikut. Itu maksudnya wa ma kana lahu alaihim min sultan. Maknanya kuasa dari sudut hujah yang kuat. Ikut Hasan Basri pula, dia kata kuasa dari segi dipaksa, dipukul dengan tongkat ke, kamu jangan solat, kalau kamu solat aku pukul, tak ada kan. Ataupun dengan kekerasan, kamu kalau tak buat ni aku bunuh kau, tak ada. Itu maksudnya sebenarnya iblis tak ada kuasa pun untuk mendesak manusia, paksa manusia, mengemukakan hujah yang kuat kepada manusia untuk ikut cakap dia. Apa yang dia boleh buat hanyalah bisikan-bisikan dan janji palsu. Ataupun dengan cara manipulasi. Guna dia ubah
nama yang tak elok tu jadi nama yang macam menarik. Jadi manusia pun ini elok juga, padahal asalnya sesuatu itu tak baik. Tapi biar dia sebut nama yang nampak macam elok tu, rasa kurang bersalah. Macam tu kan. Contohnya lah, ini ada satu isu kan, satu isu tentang pelacur kan. Tak dipanggil pelacur, tapi guna apa pekerja sosial. Kan, pekerja sosial. Jadi tak adalah bunyi teruk tu. Itu salah satu contoh je lah, bukan itu saja. Jadi ini yang kita kena tanamkan dalam diri kita. Sebenarnya syaitan tak adalah kuat. Dia tak ada kuasa pun atas kita. Dan di hari kiamat nanti, Allah ceritakan dalam ayat surah Ibrahim. Dalam surah Ibrahim Allah berfirman, wa qala asyaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li. Jadi apabila Allah dah qudiyal amr, maknanya dah ada keputusan, dah masuk neraka, masuklah dia semua, iblis dan syaitan-syaitan penggoda ni masuk neraka bersama manusia. Dia berkata, innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Sesungguhnya Allah memang telah menjanjikan kamu dengan janji yang benar. Maknanya Allah dah janji dah, siapa yang taat masuk syurga, siapa yang ingkar masuk neraka. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Dan aku pun dah menjanjikan kamu, tapi aku tak tunaikan janji aku. Contohnya tadilah, contoh dia kata, kamu ni kalau kamu tak kalau kamu buat macam ni aku akan tolong ke apa. Semua janji-janji dia tu palsu, dia tak tunaikan. Contoh kalau dia kata kalau kamu bagi sedekah, harta kamu habislah apa semua, itu adalah janji dia. Kamu akan jadi fakir bila kamu sedekah banyak. Tapi sebenarnya tak fakir pun. Itu kan. Jadi dia mengaku di hari kiamat nanti, hari akhirat nantilah baru dia mengaku, wa ma kana li alaikum min sultan. Kan dia kata aku tak ada kuasa pun ke atas kamu, illa an da'autukum fastajabtum li. Cumanya aku ajak je, aku bisik je, aku seru je, aku kacau je, tapi engkau dah ikut. Kan, waktu dah nak habis, ngantuk sangat, tidurlah kejap kan, tidur kejap je, dan lagi ni tidur kejap, lepas tu terlepas waktu. Macam itulah kan. Ni kalau kamu semayang pun tak khusyuk ni, baik kamu tidur kejap je. Itulah antara cara kan. Ataupun alah, serasa sikit je, buat sekali je, lepas ni berhentilah. Kan. Jadi manusia pun ikut. Ya juga, sekali je, bukan banyak. Macam itulah. Jadi dia kata, fala talumuni walumu anfusakum. Fala talumuni walumu anfusakum. Tak usah kutuk akulah. Kan, sebab aku tak ada kuasa, aku cuma ajak je, kamu yang ikut. Fala talumuni, jangan salahkan aku, jangan kutuk aku, jangan cela aku. Walumu anfusakum, cela diri kamu sendiri. Sebab kamu yang tak ikut janji Allah, kamu yang tak pegang janji Allah, kamu yang macam tak yakin kepada Allah, kepada janji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya esok syaitan, iblis berlepas diri, dia tak akan tolong kita. Jadi ini yang kita kena pegang, ya. Wa ma kana lahu alaihim min sultan. Syaitan tak ada kuasa ke atas kita. Jadi Allah ada pesan. Ya, Allah pesan apa? Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Kalau kamu ada diusik, diganggu, digoda oleh syaitan, ada gangguan, Allah ajar kita suruh buat apa? Fasta'iz billah. Minta perlindungan dengan Allah. Baca auzubillah dengan kekuatan, dengan penuh kuat, dengan penuh yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan melindungi kita daripada hasutan dia. Jangan baca main-main, ya. Syekh Sya'rawi dia buat contoh. Dia kata contohnya kalau tuan rumah tu dia duduk kat beranda, lepas tu tiba-tiba pencuri tu macam nak menyelinap masuk rumah dia. Dia pun berdehem. Jadi pencuri tu dengar tuan rumah nampak, dia pun lari.
Jadi tapi pencuri tu dia kata, agaknya kebetulan kot, esok dia datang lagi. Tapi kalau tuan rumah dah tak ada, dia dapatlah masuk. Jadi tapi kalau dia datang kali kedua, tuan rumah berdehem lagi. Oh, tak boleh haji ni. Kan tuan rumah ada duk perhati, dia pun tak jadi datang. Dia buat bandingan macam tu lah. Syaitan ni dia cuba. Jadi manusia ni baca auzubillah, baca ala kadar. Jadi kata Allah tak menyungguh, aku boleh je tembus ni. Jadi baca dengan sungguh-sungguh. Biar syaitan tu memang betul-betul takut kepada Allah sebab dia tahu kuasa Allah Subhanahu wa taala, dan Allah dah pesan dah. Allah dah bagi dah kita benteng, bagi dah kita senjata bagaimana nak memagar diri kita daripada syaitan. Jadi kalau dan target iblis ni dan kuncu-kuncunya syaitan ni, target dia ialah nak merosakkan iman kita, nak merosakkan ibadah kita. Jadi Syekh kata, Syekh Mutawalli Sya'rawi kata, sebab tu dia tak hasut orang yang dah pergi disko, pergi kelab malam, pergi bar apa semua tu, sebab itu dah geng dia. Tapi yang dia main kacau ialah orang yang nak beribadah kepada Allah. Tu dia kata, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan duduk, aku akan tahan mereka di jalanmu yang lurus. Maknanya orang yang nak berjalan di jalan Allah yang lurus, itulah tempat syaitan duk tunggu. Dia nak ganggu, dia nak kacau. Ya? Jadi ada satu kisah yang menarik. Imam Abu Hanifah rahimahullah, ada seorang lelaki datang, jumpa dia kata, Syekh, dia kata, saya lupalah letak barang saya kat mana. Satu barang dah hilang, lama dah cari tak jumpa, saya tak ingat langsung mana saya letak. Syekh kata kat dia, Syekh Abu Hanifah kata, okey, malam ni lepas salat Isya kamu balik, ambil wuduk elok-elok, kamu bangun tengah malam, ambil wuduk elok-elok dan mula solat tahajud. Kan, solat tahajud. Lepas tu kemudian esok bagi tahu aku apa yang berlaku. Aku memang tak boleh nak bagi tip lah kat mana barang kamu. Cumanya aku minta, dia kata, cuba bangun solat tahajud malam ni. Kan tahajud tu kan satu ibadah yang Allah sangat suka kan. Jadi orang tu pun balik, buatlah seperti Syekh Imam pesan, mula solat tahajud. Jadi syaitan ni tak nak lah solat tahajud ni, dia dah kacau. Dia pun bawa lah datang ingatan tu. Sebab dia kan nampak apa yang kita tak nampak kan. Mungkin dia dah ternampak lah kita simpan kat mana dulu. Dia yang buat kita lupa ke wallahu alam kan. Jadi dia pun datang lah bagi kita fikir. Last kali dah tahu dah kat situ rupanya. Jadi dah tak khusyuk dah. Kan dah tak khusyuk solat. Cepat-cepat habis solat, pergi tempat yang teringat tadi tiba-tiba. Jadi besok lelaki ni datang jumpa Imam Abu Hanifah. Imam tanya, apa yang berlaku? Dia pun ceritalah. Aku dah tahu dah, dia kata. Dia akan halang kamu daripada menikmati kelazatan ibadah waktu malam tu. Dia datang kacau. Itu. Kan, jadi maknanya inilah tempat dia. Dan ada riwayat tentang syaitan jumpa atau iblis jumpa Nabi Zakaria. Nabi Zakaria tanya tentang manusia pada pandangan dia. Tu iblis cerita, dia kata manusia ada 3 golongan, iaitu yang maksum seperti anda, aku tak boleh buat apa. Jadi tak boleh kacau dah para nabi dan rasul sebab maksum, Allah dah pelihara. Yang kedua, orang yang tak beriman, yang tak ingat Allah, tak ingat hari akhirat. Yang ni aku tak susah dah, sebab mereka seperti bola je lah, aku boleh tendang sana sini, tak ada masalah. Yang ketiga ialah orang beriman yang hendak mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah medan. Jadi kadang aku berjaya, kadang aku tewas, tapi aku selamanya tidak berjaya, tapi aku tidak akan putus asa. Apa makna tidak berjaya tu? Artinya dia tidak dapat merosakkan iman hamba Allah ni, sebab dia istiqamah, ya, imannya yang teguh. Tapi kadang-kadang dia tergelincir lah juga kan. Tapi bila tergelincir,
dia segera bertaubat, ya, sebagaimana Allah sebut dalam surah Ali Imran. Salah satu daripada ciri muttaqin ialah allazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Orang yang apabila dia buat jahat atau menzalimi diri, dia segera ingat Allah, maka dia beristighfar, fastaghfaru lidzunubihim. Jadi walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak berterusan di atas perbuatan itu sedangkan mereka sudah mengetahui. Jadi maknanya kita yang nak mencari redha Allah ini sebenarnya medan syaitan. Dia tak tinggal kita. Dia akan goda, tetapi selagi mana kita menjaga iman kita, bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iblis tidak akan berjaya. Jadi Allah kata, wa makana lahu alaihi min sultan illa lina'lama man yu'minu bil akhirati mimman huwa minha fi syak. Maknanya Allah izinkan juga iblis terus menggoda ni. Kenapa? Sebab Allah nak tahu siapa yang beriman dengan hari akhirat dan siapa yang ragu tentang hari akhirat. Jadi maknanya kenapa Allah sebut beriman dengan hari akhirat, bukan beriman kepada Allah? Sebab dia satu je. Kalau beriman kepada Allah itu mesti beriman kepada hari akhirat. Sebab tak terima iman kalau hanya beriman kepada Allah. Jadi kalau kufur kepada Allah, dengan sendirinya kufur kepada hari akhirat. Kalau tak beriman kepada hari akhirat, dengan sendirinya tertolak kepercayaan kepada Allah. Jadi maknanya orang beriman kepada hari akhirat ni maknanya dia beriman kepada Allah lah. Jadi dengan Allah izinkan iblis menggoda ni, maknanya Allah dapat bongkar siapa sebenarnya yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat dan siapa yang tidak beriman. Bukanlah maknanya Allah tak tahu kalau syaitan tak goda, sebab ilmu Allah itu telah azali, tidak ada awal dan akhir. Dah tahu dah, kalau tak ada iblis datang goda pun Allah dah tahu dah siapa yang benar-benar beriman dan tidak. Tapi Allah nak zahirkan supaya apa yang Allah ketahui ini terbongkar di alam nyata. Ya, dan di akhirnya Allah sebut wa rabbuka ala kulli syai'in hafiz, dan Tuhanmu maha memelihara di atas segala sesuatu. Hafiz, ya, hafiz ni dia guna dengan sirah mubalaghah, bukan hafiz. Ni beza. Kalau hafiz, ha alif, hafiz maknanya memelihara. Tapi kalau hafiz, sangat-sangat memelihara. Jadi Allah sangat-sangat memelihara semua perkara. Dia pelihara diri kita, dia pelihara ruh kita, dia pelihara rezeki kita, dia pelihara hidup kita, mati kita. Jadi hanya kepadanya tempat kita bergantung, insya-Allah. Ya, jadi kesimpulannya ingat bahawa iblis tidak akan dapat menguasai kita selagi mana kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah sifatnya maha memelihara. Apabila kita berserah diri kepadanya, dia tetap akan memelihara kita daripada perkara yang tidak baik, insya-Allah. Ya, sekian dulu untuk hari ini. Cepat-cepat laju je sebab nak buat persiapan buka puasa pula kan. Insya-Allah. Jadi kita jumpa lagi dengan izin Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.